Kita sambung ramalan top 6. Sekarang di tempat ketiga, saya letak Tottenham Hotspur di tempat ketiga. Kemasukan Antonio Conte di Spurs. Macam kita tahu, Conte ni dia masuk satu-satu kelab, dia tak bawa tangan kosong saja. Dia mesti akan bawa kejuaraan je. Tapi untuk datang di kelab yang langsung tak ada kejuaraan ni bukan satu benda yang mudah lah. Dan kenapa nombor 3 bukan rendah daripada tu adalah bila saya tengok gaya permainan Spurs ni, walaupun mereka kena bermain di Champions League yang akan memenatkan player mereka, yang squad depth mereka letaklah begitu solid sangat, baru nak kalut beli player, baru nak build squad kan. Tapi bila saya tengok gaya permainan Spurs ni, walaupun lawan yang tim bukan tim besar pun, mereka main santai je bila bertahan. Mereka tidaklah press macam Liverpool, MC kan, untuk menang bola dengan secepat mungkin. Tapi bila mereka kena serang, mereka santai kat belakang, mereka hold, mereka dapat bola, mereka counter and mereka dapatkan gol. Menang pun tak banyak jurang dia, 1-2 gitu ya. Janji menang. Dia bosan sikit lah. Mungkin fan Chelsea akan lebih kenal lah macam mana Antonio Conte ni kan. Sebab itulah saya rasa mereka boleh maintain guna skuad yang sama berulang kali tanpa menghiraukan risiko kecederaan yang tinggi. Jadi nombor 3 adalah sesuai untuk Spurs. Ni pun saya dengar Bayern Munich next transfer window, mereka jadikan Harry Kane tu target nombor 1. Ush, kalau dia tak ada tu memang pisang lah Spurs. Takkan nak harap Richarlison je. Son pun dah sunyi sikit dah tu. Seterusnya, tempat kedua dan juga juara. Saya sebut juara dululah. Yang saya tak sebut tu auto nombor 2 lah. Yang nombor 2 tu pun takkanlah nak letak Fulham kot. Mestilah Arsenal. Alamak. Dah tersebut dah Arsenal. Dan juara untuk Premier League season ni, saya kuat lagi merasakan Manchester City lagi. Apa lagi yang kita nak sangkal dengan Manchester City ni? Dengan squad depth yang begitu solid. Dekat tengah tu mereka tak hilang pun siapa-siapa player penting. Kalau transfer window hari tu Bernardo Silva jadi pergi Barcelona, ini mungkin akan merisaukan lah di bahagian tengah tu. Sebabnya nak mengharapkan Kevin De Bruyne seorang carry team, dia pun ada masalah injury. Kalau dia tak ada, tinggallah Gundogan saja. Kalau ada Bernardo Silva ni, syukurlah dia boleh lagi carry di bahagian tengah tu. Di bahagian serangan pula, keberadaan Erling Haaland, dia macam dah menyelesaikan 80% masalah serangan Manchester City season lepas. So apa lagi yang kita nak kritik pasal Man City ni? Saya nampak kelemahan mereka buat masa ni adalah bila kena counter oleh pihak lawan sajalah. Adalah beberapa lubang atau lubuk yang pihak lawan boleh tembus di bahagian defending Man City tu. Kalau Pep boleh tampai lubang-lubang ni, memang Man City season ni adalah pasukan yang unbeatable lah, tak boleh ditewaskan. Nombor 2, Arsenal. Macam mana rupa ni Arsenal ni daripada tim Eropah yang main season ni boleh menang nombor 2 ni? Sebabnya dia tiru taktik Man City. Tak ada. Bukan tiru lah, bukan tiru. Dia inspirasi. Nampak cerdik sikit kan. So manager dia Zul Arteta ni pada season ni dia dapat squad yang lebih memahami apa yang dia nak di atas padang tu. Lebih-lebih lagi bila mana dia dapat sign 2 player Man City. So melalui 2 player ni dia akan lebih mudah untuk mencurahkan idea daripada kepala otak dia ke dalam padang. That's why bila saya tengok game Arsenal ni, memang mereka mendominasi setiap perlawanan yang mereka main. Game tu sebenarnya mereka pegang dengan gaya permainan yang meyakinkan ni. Yang saya risau hanyalah di bahagian tengah apabila ketiadaan Thomas Partey. Bagi saya Thomas Partey ni adalah tulang belakang lah untuk Arsenal dalam padang. Kalau tak ada dia, macam season lepas, memang kacau bilau di bahagian tengah serta keseluruhan. Jadi pada season ni, bila saya fikir balik, walaupun Thomas Partey tu tak ada sebab injured dan sebagainya, dia pun ada Zinchenko yang mana dekat Ukraine dia boleh main tengah. So dia boleh mengisi di bahagian tengah dan dibantu oleh Granit Xhaka. Saya rasa dia bukanlah masalah yang kritikal untuk Arsenal sekarang ni. Dengan squad depth mereka yang lebih baik untuk mencapai nombor 2 tu, dengan sekarang ni mereka tidak bermain di Champions League, lebih santai di Eropah. Tempat kedua bagi saya adalah logik lah untuk performance Arsenal buat masalah ni. Kita tunggulah macam mana rupa ni, adakah betul ke tak saya duk ramal ni kan, ataupun tahyul. Tapi benar pun ramal kan, bukannya kenyataan lagi. Jadi so itu saja. Kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.